Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a min intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, sidang penonton daripada mana sekalipun tuan-tuan dan juga puan-puan melihat live ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab Nurul Mubin karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Imam Ibn Juzay Al-Qarnati Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Pada kelas yang lepas kita sudah sampai dalam satu fasal yang menyebutkan tentang dalil-dalil kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan tentang bagaimana kita nak katakan bahawa alam ini penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada soalan yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk kepada perbahasan yang kita berhenti pada kelas yang lepas, sukalah untuk kita mengulang kaji terlebih dahulu tentang beberapa perkara penting yang ingin dicapai dan juga diperolehi daripada pembacaan kitab kita Nurul Mubin ini. Seperti mana yang telah kita bincangkan dan juga kita sebut di dalam kelas-kelas yang lepas, pengarang Ibn Juzay rahimahullahu ta'ala telah meletakkan maksad ataupun matlamat bagi pembaca dan juga pelajar yang belajar kitab Nurul Mubin ini, apakah yang perlu dicapai oleh mereka apabila mereka mengkhatamkan ataupun menghabiskan kitab ini. Disebut di dalam pendahuluan kitab Nurul Mubin ini, Imam Ibn Juzay meletakkan 3 maksad, iaitu 3 matlamat yang perlu dicapai oleh pembaca ataupun pelajar kitab Nurul Mubin ini. Yang pertamanya adalah Al-Imam rahimahullah akan menyebutkan dalil-dalil yang mana daripada dalil-dalil tersebut akan mengeluarkan seseorang itu daripada belenggu taklid. Kerana disebut pada perbahasan di kelas pertama dalam kitab ini, menyebutkan bahawa Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala menyebutkan idzu kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tabdidi, bahawa sesiapa yang bertaklid di dalam ilmu ini, iaitu ilmu akidah, imanuhu lam yakhlu min tabdidi, imannya ini tidak terlepas daripada keraguan, syak wasangka dan juga ketidakpastian tentang sahnya ataupun tidak iman seorang muqallid itu. Dan kita sudah bincangkan tentang pendapat-pendapat ulama tentang apakah hukum iman muqallid itu sama ada sah ataupun tidak sah. Ada pandangan yang mengatakan tidak sah, iaitu pandangan Imam As-Sanusi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kubra. Masyhur bahawa Imam As-Sanusi mengatakan bahawa iman muqallid ini tidak sah, dan barang siapa yang bertaklid di dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, maka dia adalah kafir. Dan pendapat yang paling sahih berkaitan dengan taklid ini adalah, jika sekiranya seseorang itu boleh untuk mencari dalil, tetapi dia tidak berusaha untuk mencari dalil untuk menguatkan keyakinan dan juga pegangannya, maka dia berdosa. Tetapi jika sekiranya dia tidak mampu untuk mencari dalil dan juga tidak mampu berfikir dan tidak mampu untuk memberi istidlal terhadap keyakinannya, maka itu tidak berdosa. Jadi itu adalah pendapat yang sahih bagi iman muqallid.
Jadi Imam Ibn Juzay rahimahullah meletakkan kitab ini apabila seseorang memahami dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Juzay, maka pemahaman dia terhadap dalil-dalil tersebut mengeluarkannya daripada taklid. Dan disebut bahawa taklid itu adalah al-akhzu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin, iaitu mengambil pendapat orang lain, mendengar pendapat orang lain, berpegang dengan pendapat orang lain min ghairi hujjatin ataupun bighairi hujjatin, dengan tanpa ada hujah. Kita mendengar seseorang itu berkata Allah Taala itu wujud, Allah Taala itu Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan apabila ditanyakan kepada kita, apakah dalil, apakah bukti, apakah hujah kamu yang kamu berkata sedemikian, jika sekiranya kita tidak ada dalil untuk membuktikan perkara tersebut, ataupun kita hanya berkata saya pernah dengar sekian, saya pernah dengar daripada ustaz sekian dikata Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan wujud, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, maka itu disebutkan taklid. Al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin ataupun bi ghairi hujjatin, dengan tanpa hujah. Jadi apabila seseorang itu memahami hujah dan dapat berhujah soalan-soalan yang diajukan kepadanya dan diberikan hujah kepada pegangannya tersebut, maka dia terlepas daripada belenggu taklid. Ini maksud yang pertama yang diletakkan oleh Imam Ibn Juzay. Yang keduanya adalah pada Al-Quran, yang mana disifatkan Imam Ibn Juzay sebagai hujjatullah al-kubra, hujah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar, wa habluhul matin, dan juga talinya yang paling kukuh, yang paling teguh untuk kita berpegang kepadanya. Jadi dalil-dalil itu didatangkan daripada diceduk ataupun diambil daripada ayat-ayat Al-Quran, sebab kita tahu Al-Quran ini bersifatnya adalah sifat qat'iyatus subut, dan juga subutnya iaitu kesahihan datangnya Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu diyakini 100%, qat'iyatus subut. Dan ada dan kebanyakannya adalah ayatul muhkamat, ayat-ayat yang memberi penerangan yang sangat jelas. Jadi Syekh mendatangkan dalil-dalil daripada Al-Quran kerana itu adalah hujah yang paling besar untuk menyabitkan akidah umat Islam. Dan yang ketiga, maksud yang ketiga Imam Ibn Juzay menulis kitab ini adalah Imam Ibn Juzay memfokuskan kepada perbahasan ummahatul masail, perbahasan induk di dalam ilmu akidah, dan tidak membawa perbincangan khilaf, tidak membawa mustalahat yang susah, yang mana apabila kita baca kitab-kitab lama, kitab-kitab jawi yang lama, kitab-kitab ilmu kalam yang tinggi, kita tidak mampu untuk faham. Tetapi dalam buku ini Imam Ibn Juzay mengkhususkannya untuk golongan-golongan awam. Apabila membacanya tidak merasa kesusahan ataupun tidak mengalami kerumitan untuk memahami perbahasan yang dibawa oleh Imam Ibn Juzay dalam memberi dalil, dalam memahami hujah untuk menjadikan sandaran kepada akidah kita, supaya kita terlepas daripada belenggu taklid. Jadi itu 3 maksud utama yang disebutkan oleh Imam Ibn Juzay pada pendahuluan kitabnya, dan insya-Allah kita akan nasiru ala sayrihi. Maksudnya kita akan mengikut kepada maksud yang ingin dicapai, kita tidak masuk kepada perbahasan yang dalam, kita tidak menggunakan istilah-istilah yang sukar untuk difahami, kita fokus kepada apa yang dibawa dan juga apa yang dibincangkan oleh Imam Ibn Juzay di dalam kitab beliau ini. Kemudian pada kelas yang lepas juga kita menyebutkan tentang metodologi Imam Ibn Juzay dalam menulis kitabnya ini. Yang pertamanya ialah pembahagian kitab ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian perbahasan berkaitan dengan ketuhanan ataupun disebut sebagai ilahiyat, berkaitan dengan bagaimana kita nak menyabitkan wujudan Allah, bagaimana kita nak memahami
lafaz la ilaha illallah, bagaimana kita nak menjawab golongan-golongan Nasrani, golongan-golongan Majusi dan juga sebagainya. Itu dalam pembahagian ilahiyat. Pembahagian yang kedua adalah berkaitan dengan an-nubuwat dan juga pembahagian tentang a'immah dengan ataupun as-sahabah. Itu adalah pada bahagian yang kedua. Dan yang pada bahagian yang ketiga adalah pada perbahasan tentang as-sam'iyat, iaitu al-kalam fi daril akhirah, yang membincangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat dan juga pada hari akhirat, iaitu selepas daripada kita dimangkitkan daripada kubur, daripada mahsyar dan juga sebagainya. Jadi itu adalah pembahagian bab-bab di dalam kitab Nurul Mubin. Adapun metodologi yang saya sebutkan tadi adalah kita melihat bahawa Imam Ibn Juzai menggunakan pendekatan memimpin pembaca ini satu persatu untuk memahami satu-satu perbahasan yang dibawakan. Jadi kita lihat kepada disebutkan sebagai al-masalik. Imam Ibn Juzai menggunakan istilah al-masalik. Apabila kita tengok al-masalik di dalam bahasa Arab bermaksud jalan. Jamak kepada maslak adalah al-masalik. Jadi jalan-jalan ini menggambarkan bahawa Imam Ibn Juzai akan memimpin pembacanya satu persatu melalui perjalanan dan akhirnya akan sampai kepada destinasi. Jadi itu takbir Imam Ibn Juzai dalam perbahasan kitabnya. Jadi terdapat 4 metodologi Imam Ibn Juzai dalam menuliskan pada setiap fasal itu untuk sampai kepada destinasi, membawa pembacanya satu persatu untuk sampai kepada destinasinya. Yang pertamanya dalam 4 metodologi tersebut, yang pertama Imam Ibn Juzai akan mendatangkan penyataan masalah ataupun penyataan perbahasannya, iaitu contohnya adalah dalil-dalil untuk menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh akan datangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perbahasan, tajuk perbahasan tersebut. Syekh akan datangkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tajuk perbahasan itu. Ini yang pertama. Syekh akan kumpul semua kebanyakan daripada ayat-ayat yang menerangkan tajuk tersebut. Kemudian Syekh akan susun mengikut kepada susunan yang telah diletakkan oleh Syekh. Yang keduanya adalah Syekh akan memimpin pembaca untuk memahami, mentadabbur dan juga mendalami ayat-ayat yang telah dibawakan. Syekh tidak bawakan ayat-ayat itu sekadar untuk dibaca, tapi Syekh akan pimpin macam mana kita nak faham, macam mana kita nak tadabbur, macam mana kita nak hayati ayat-ayat tersebut supaya kita mampu beristilal daripada ayat tersebut dan dikaitkan dengan tajuk perbahasan yang kita sebutkan di atas. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah Syekh akan mendatangkan, selepas mana Syekh menerangkan sejelas-jelasnya daripada ayat Al-Quran, macam mana nak tadabbur, apakah istifadah yang boleh kita ambil daripada ayat Al-Quran tersebut, Syekh akan mendatangkan soalan-soalan dan juga persoalan-persoalan yang mungkin timbul di dalam pemikiran pembaca ataupun pelajar tentang apa yang telah diterangkan oleh Syekh. Syekh akan mengandaikan bahawa mungkin pembaca akan bertanya sedemikian. Dan juga mungkin pelajar akan bertanya sedemikian. Contohnya adalah Syekh sebut kat sini, walisa ili an yas'ala. Boleh jadi seseorang akan bertanya. Syekh akan bawakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul daripada penjelasan Syekh daripada ayat Al-Quran dan juga daripada tadabbur yang dibawa oleh Syekh. Baik. Kita ulang kaji sedikit soalan-soalan yang telah kita bincangkan pada kelas yang lepas. Terdapat 3 soalan dalam fasal ini, iaitu fasal pada menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awalnya Syekh menyebutkan bahawa kepelbagaian tumbuhan, makhluk, manusia, binatang dan juga spesies-spesies yang pelbagai ini menunjukkan bahawa wujudnya pencipta kepada mereka ini. Dan penciptaan yang daripada sekecil-kecil perkara dan juga kepada sebesar-besar perkara ini menunjukkan bahawa ini penciptaan ini mempunyai satu
kebijaksanaan dan juga mempunyai satu hikmah yang sangat tinggi apabila kita mentadaburnya. Dan itu adalah disebut sebagai dalilul itqan. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi disebut sebagai dalilul itqan ataupun dalilul itqan di sunnah. Dalil yang mana kita ambil daripada keajaiban penciptaan alam ini yang membawa kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah gambaran secara ringkas tentang penjelasan dan juga penerangan Syekh bagi fasal yang pertama. Kemudian kata Syekh rahimahullah, walisaili an yas'ala ha huna thalathata su'alatin. Kata Syekh, pada penerangan aku yang telah aku terangkan sebelum ini, boleh jadi timbul persoalan pada para pembaca dan juga para pelajar, 3 persoalan. Yang pertama, as-su'alul awal, in qila mad dalilu ala anna hadhihi al-mawjudati muhdasatun ba'da an kanat ma'dumah. Soalan yang pertama, Syekh timbulkan satu persoalan tentang apakah dalil bahawa alam ini diciptakan daripada tiada. Ataupun dalam kata lain, jika kita nak ubah soalan itu, kenapakah alam ini sudah ada sejak sekian lama? Maksudnya tidak diciptakan daripada tiada, tetapi sudah ada pada sekian lama. Baik. Ini adalah persoalan yang dibawa oleh Syekh. Kerana seseorang yang sudah mentadabbur alam ini, sudah melihat kepada penciptaan yang sangat ajaib, daripada penciptaan manusia, daripada penciptaan binatang, penciptaan langit-langit dan juga galaksi yang lebih tinggi, atau yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri, alamun uluwi dan juga alamun sufli. Dia melihat, dia mentadabbur semuanya. Dan juga alamun nafs ataupun an-nafs, diri sendiri. Dia melihat kepada semua perkara ini dan dia akan bertanya bahawa apakah dalil bahawa alam ini tidak diciptakan ataupun diciptakan daripada tiada kepada ada. Kenapa mesti alam ini diciptakan daripada tiada kepada ada, dan kenapa tidak alam ini sudah sedia kala ada pada sejak dahulu dan tidak ada permulaan. Ataupun disebut dalam istilah ilmu tauhid sebagai hadis. Hadis. Iaitu apabila kita lihat kepada kitab-kitab tauhid disebut summa alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahi aliyil alima min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annaha qama bihi taghayyuru huduthuhu wujuduhu ba'da al-'adam. Kata Imam Ad-Dardi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kharidatul Bahiyah, huduthuhu wujuduhu ba'da al-'adam. Maksud hadis itu adalah wujud sesuatu itu daripada tiada. Huduthuhu wujuduhu ba'da al-'adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Dan lawan bagi hadis itu adalah dinamakan sebagai kidam, ataupun kidam itu adalah sifat, dan sesuatu yang bersifat dengan kidam. Baik. Jadi persoalannya adalah apakah dalil bahawa alam ini dijadikan daripada tiada? Maksudnya alam ini dijadikan, dicipta dan juga dikeluar, maksudnya dijadikan daripada sebelum daripada ini tiada. Baik. Maka Syekh mengatakan bahawa anna dalila ala zalika min wajhain. Cara untuk kita menjawab soalan tadi ataupun jawapan kepada persoalan tadi boleh kita jawab daripada dua sudut. Min wajhain. Ini adalah metodologi keempat
Imam Ibn Juzai dalam menulis kitabnya, apabila dia datangkan persoalan-persoalan yang timbul, dia sudut yang berbeza. Kita boleh lihat daripada min wajhin dan juga min wajhin akhar, daripada sudut-sudut yang berbeza. Jadi kata Syekh, untuk soalan ini kita boleh jawab dalam dua wajah ataupun dua cara ataupun dua. Alam ini berubah-ubah. Alam ini mempunyai perubahan. Setiap hari kita melihat berubah. Juga bukan sahaja diri kita sendiri kadang-kadang sihat, kadang-kadang tidak sihat, dan juga kadang-kadang berubah-ubah. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, itu berubah-ubah. Dan juga setiap daripada alam ini, jika kita lihat, ada berlakunya perubahan yang berlaku terhadap makhluk tersebut. Kata Syekh, al-wajhul awal annaha mutaghayyiratu sifati bil harakati was sakanat. Ada yang bergerak dan ada yang berhenti. Wa ghayru zalika mimma yajri alaihi min al-umuri at-tari'at. Wa dhalika yanfi anha ittisafu bil qidam wa yaqdi 'alayha bil hudus. Dan kata Syekh rahimahullah, bahawa perkara yang berlaku perubahan ini, maka sudah tentulah dia ni bersifat dengan sifat hadis. Kenapa? Kita sebut tadi al-hadis adalah wujuduhu ba'dal adam. Wujud daripada tiada. Wujud sesuatu itu daripada tiada. Jadi sebelum daripada berlakunya sesuatu perkara tersebut, mestilah sebelum itu tiada. Jadi hadis itu adalah ada daripada diciptakan daripada tiada. Dan saya datangkan daripada ayat Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana diceritakan di dalam surah Al-An'am daripada ayat 76 sehingga ayat 79, mana Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kepada bintang-bintang. Kemudian dikata kepada bintang, apabila dia melihat bintang-bintang tersebut, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Kemudian dia lihat kepada bulan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Tetapi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Kemudian dia melihat kepada matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Dia melihat kepada matahari, dia daripada yang kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Jadi diambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini, bahawa sesuatu yang berubah itu tidak layak ataupun tidak tidak bersifat dengan sifat qidam. Adapun sesuatu yang berubah-ubah itu adalah bersifat dengan sifat hadis. Bersifat dengan sifat hadis. Dan itu wajah yang pertama, iaitu alam ini berubah-ubah. Maksudnya apabila berubah, mesti ada perkara baru yang tara'at alaiha. Perkara baru yang terjadi dan juga terhasil daripada tiada kepada ada, maka sifatnya adalah sifat hadis. Dan jika kita lihat kepada istidlal di dalam kitab-kitab yang besar, dia akan meletakkan muqaddimah qiyas. Qiyas ni maksud qiyas mantiki. Dia akan menyebutkan bahawa al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun wal alamu hadithun. Alam ini bersifat dengan sifat berubah-ubah, dan setiap yang berubah-ubah itu bersifat dengan sifat hadis. Maka alam ini kita potong hadul awsatnya, dia akan jadi natijahnya adalah alam ini bersifat dengan sifat hadis. Jadi yang pertamanya adalah jawapannya adalah kerana alam ini berubah-ubah, maka itu menunjukkan bahawa dia bersifat baharu. Hadis ni kita sebut sebagai baharu. Ada daripada tiada. Daripada tiada, kemudian ia diwujudkan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Syekh membawakan kita logik akal. Kita contohnya kita umur kita dalam 30 tahun. Apakah maksudnya
dalam masa 40 tahun sebelum ini ataupun 50 tahun ataupun 100 tahun sebelum ini, di manakah kita? Adakah kita wujud pada ketika itu? Kita dalam umur kita 40 tahun, kita lihat ke belakang lebih daripada umur kita sekarang dalam 50 tahun ke 60 tahun, adakah kita wujud sebelum itu? Maka sudah tentu setiap daripada kita akan menjawab bahawa kita tidak wujud. Sebab mana kita dilahirkan oleh ibu kita, barulah kita wujud di dalam dunia ini. Dan itu menunjukkan bahawa kita ni hadis. Wujuduna ba'dal adam. Maksudnya wujud kita ini datang daripada tiada. Sebelum daripada umur kita ni adalah kita tiada. Jadi sudah pastilah bahawa kita ni sebagai hadis. Kita ni adalah bersifat dengan sifat baharu. Baik. Itu wajah yang kedua. Dan juga kita lihat kepada tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Sebelum daripada binatang-binatang itu dilahirkan, dan juga sebelum tumbuh-tumbuhan itu menjadi pokok ataupun menumbuhkan buah-buahan, dia datang daripada suatu perkara yang tiada. Dan kemudian selepas daripada itu berlaku mutaghayyir, daripada biji benih menjadi pokok, daripada anak binatang menjadi binatang yang besar dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahawa alam ini bersifat dengan sifat hadis. Semua alam ini bersifat dengan sifat hadis. Itu adalah dalil untuk mengatakan bahawa kita ni ataupun alam ini wujud daripada tiada. Hudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Walidduhu, dan lawan bagi hadis ini, huwal musamma bil qidam. Itulah yang dinamakan dengan qidam. Itu soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua adalah in qila mad dalilu ala anna sana'i'a taftaqibu ila sani'in wala tasna' hiya anfusaha. Baik, soalan yang keduanya adalah, kita katakan tadi bahawa alam ini wujud daripada tiada. Dan kita kena sebut bahawa al-alam adalah ma siwallah ta'ala. Apa yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada makhluk, daripada galaksi, daripada bumi, daripada planet-planet, apa yang selain daripada Allah, malaikat, daripada nabi-nabi, daripada syaitan, iblis dan juga sebagainya, itu adalah al-alam. Al-alam ta'rifnya adalah ma siwallah, apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa alama bi anna hadzal alama ay ma siwallahi al-aliyyil alima. Dan ketahuilah bahawa alam ini, apakah maksud alam kata Imam Dardir? Ay ma siwallahi aliyyil alima, iaitu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan ali dan juga bersifat dengan al-alim. Jadi Syekh bawakan persoalan yang kedua. Kenapakah apakah dalil bahawa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri? Seperti mana golongan-golongan falasifah yang mengatakan bahawa manusia datang daripada jenis beruk, ataupun kita lihat kepada teori Darwin bahawa manusia ni berevolusi daripada binatang beruk kemudian menjadi manusia. Dan juga apabila kita lihat kepada teori penciptaan alam ataupun penciptaan dunia ini, dia menyebutkan teori Big Bang. Maksudnya datang daripada singularity dan juga berkembang expand menjadi planet-planet yang besar dan juga menjadi galaksi yang besar. Jadi golongan-golongan falsafah dan juga kita sebut sebagai falsafah barat ini beriman bahawa alam ini terjadi sendiri melalui proses mula jadi, daripada Big Bang, daripada pengembangan, daripada penciptaan, dan semuanya itu adalah terjadi sendiri dan tidak diciptakan oleh sesuatu yang lain. Alam itu terjadi dengan biquwwati nafsiha, dengan kekuatan ataupun daya yang ada pada dirinya. Jadi soalannya adalah, apakah dalil bahawa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya? Itu soalannya. Baik. Kata Syekh, Faljawabu an hadha soal min thalathati awjuh. Kita nak jawab soalan ini
daripada 3 wajah. Tadi Syekh jawab dengan 2, tapi untuk soalan ini Syekh jawab dengan 3 sudut. Kata Syekh untuk jawapan pertama, al-awwal anna sun'a syai'i li nafsihi muhal. Sesuatu yang menciptakan dirinya adalah mustahil. Sesuatu makhluk yang menciptakan dirinya sendiri itu adalah mustahil. Lianna as-sani'a yajibu an yataqaddama 'ala al-masnu'. Kerana mestilah sesuatu yang menciptakan mencipta mestilah mendahului wujudnya daripada sesuatu yang diciptakan. Contohnya adalah seorang tukang kayu ataupun tukang kayu yang membuat kursi. Mestilah dia wujud terlebih dahulu untuk dia guna kayu itu untuk menjadikan kursi. Jadi as-sani', pembuat itu mesti wujud terlebih dahulu daripada apa yang nak dibuat. Contoh tadilah, maksudnya kursi, mesti pembuat kursi itu ada dulu, barulah kursi itu boleh dibuat. Jadi takdim as-sani' ala masnu' ini adalah muhal. Mana boleh sesuatu itu terjadi dalam masa yang sama dia menjadikan dirinya sendiri. Maka ini ada satu yang mustahil. Wala yataqaddamu syai'u ala nafsihi. Bagaimana kita nak bayangkan bahawa sesuatu itu ada dan juga ada dan dibuat dalam masa yang sama. Maka ini ada mustahil, tidak mampu dibayangkan oleh akal. Adapun logik akal adalah kita mengatakan bahawa pembuat atau juga pencipta sesuatu itu mestilah wujud lebih dahulu, barulah dia menciptakan apa yang ingin diciptakan, daripada kursi, daripada apa sajalah, daripada meja dan juga sebagainya. Jadi untuk dia menciptakan dirinya sendiri dalam keadaan dia tidak wujud, maka itu adalah mustahil yang tidak mampu dibayangkan oleh akal. Dan kita nak bagi contoh pun tidak mampu untuk kita bagi contoh, sebab itu tidak boleh dibayangkan oleh akal. Wa qad nabbaha Allahu 'ala butlani zalik. Dan Allah Taala telah menerangkan tentang kebatilan dakwaan tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Adakah mereka menciptakan diri mereka daripada tiada? Am humul khaliqun, ataupun mereka inilah yang menciptakan dalam kalangan mereka. Kemudian kata Syekh, wa'tabir zalika bi nafsika fa innaka lam takun ta'lam bi nafsika qabla wujudika. Fa kaifa yumkin takuna anta sani'aha. Dan kata Syekh, tengoklah kepada diri kamu sebelum ini tidak mampu pun untuk melakukan apa-apa terhadap diri kamu dalam keadaan duduk dalam rahim ibu. Maksudnya kamu tidak mampu untuk membentukkan contohnya lah wajah kamu ataupun tangan kamu ataupun apa-apa sahaja dalam keadaan kamu sudah wujud. Bagaimana kita nak iktibarkan ataupun nak bayangkan bahawa sesuatu itu ataupun kita boleh kita kata menciptakan diri kita sedangkan kita ni masih lagi tiada, mewujudkan diri kita dalam masa kita masih belum wujud. Jadi itu adalah sangat mustahil. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ma ashatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhizal mudillina aduda. Surah Al-Kahfi. Itu wajah yang pertama. Sudah jelas bahawa mustahil untuk sesuatu itu mencipta dirinya sendiri. Ada sangat mustahil. Mestilah sesuatu itu, pencipta itu mendahului apa yang diciptakannya, barulah boleh sesuatu itu dicipta. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua adalah al-wajh tsani. Jawapan bagi soalan tadi, jawapan yang kedua, anna sani'a ala qismaini. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini terbagi kepada dua. Yang pertama, apa yang mampu dibuat oleh manusia. Dan yang keduanya adalah apa yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Apa yang mampu dibuat oleh manusia seperti membina bangunan, membina jambatan, membina stadium dan juga membina ataupun membuat kereta, membuat alatan elektronik sebagainya. Itu apa yang mampu dibuat oleh manusia. Contoh Syekh kata, minha ma yaqdirul basharu alaihi. Apa yang mampu dibuat oleh manusia, kal kitab wal bina, seperti mana buat mencetak buku dan juga membina bangunan, wa ghairihima,
Wa minha ma la yaqdir, dan ada yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Kataswibil insan minal ma', seperti menciptakan manusia daripada setitis air mani. Setitis air menjadi manusia yang kompleks, yang mempunyai sistem pernafasan, sistem aliran darah, otak yang mengawal badan dan juga sebagainya daripada setitis air. Itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Wa ikhraji fakihati minal 'ud, dan mengeluarkan buah-buah daripada batang-batang pokok. Bagaimana kalau kita fikirkan bahawa buah-buah itu keluar daripada batang-batang kayu, pokok-pokok dan juga ranting-ranting, maka itu tidak mampu dibuat oleh manusia. Yang manusia mampu buat adalah tanam biji benih, baja dan tunggu untuk dia keluar. Adakah mampu untuk manusia keluarkan buah itu daripada ranting-ranting dengan secara paksa dan juga sebagainya? Tidak mampu. Apa yang mampu buat adalah kita sebut pendebungaan untuk mewujudkan ataupun melahirkan buah-buah, meletakkan baja dan juga menjaga daripada haiwan-haiwan. Itu saja yang mampu dilakukan oleh manusia. Tapi untuk mengeluarkan sendiri buah tersebut, itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi kata Syekh, ada dua. Apa yang mampu dilakukan oleh manusia dan juga apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Baik. Dan kata Syekh, jika kamu lihat kepada binaan-binaan apa yang mampu untuk dilakukan oleh manusia, seperti kereta, seperti bangunan, seperti alat-alat elektronik, laptop, telefon dan sebagainya, maka kamu sudah pasti bahawa mengatakan bahawa setiap daripada perkara ini ada penciptanya, ada pembuatnya, ada yang menghasilkannya, yang menjadikan laptop, menjadikan telefon dan juga bangunan, jambatan dan sebagainya. Mesti ada penciptanya. Itu adalah pasti. Sebab kita tengok kepada peralatan-peralatan yang canggih, peralatan-peralatan yang menakjubkan kita tentang kecanggihan teknologi yang ada padanya, kita sudah tentu bahawa ini ada penciptanya. Ada pencipta yang menghasilkannya dan tidak terjadi sendiri. Kerana mustahil untuk perkara itu terjadi sendiri. Jadi kata Syekh, jika sekiranya kamu tahu bahawa benda-benda yang mampu dilakukan oleh manusia ni ada pencipta, maka fakadzalika qismus tsani, begitu juga bahagian yang kedua, iaitu yang tidak mampu untuk dilakukan manusia, seperti mana taswirul insan minal ma', mencipta manusia daripada setitis air ataupun mengeluarkan buah-buah daripada ranting-ranting pokok. Maka kata Syekh, yadullu ala sani'i wala budda, maka tidak pasti tidak, mesti menunjukkan kepada adanya pencipta. Seperti mana kamu sangka tadi, benda-benda yang mampu dilakukan oleh manusia ada pencipta, maka ini lebih kuat lagi. Benda yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, itu pasti ada penciptanya. Yadullu ala sani'ihi, wujud menunjukkan kepada adanya pencipta yang menjadikannya, bukan terjadi kepada diri sendiri. Wala budda, ini tidak pasti tidak, mesti ada. Badalalatuhu aqwa, kata Syekh, bahkan dalilnya lebih kuat daripada tadi. Macam mana kita nak faham? Li'anna sun'atahu a'jab, kerana penciptaannya ini lebih ajaib, lebih hebat lagi. Wa athabu hikmati fihi azhar, dan hikmah penciptaannya adalah lebih jelas lagi. Ini Syekh nak sebutkan bahawa logiknya adalah, jika sesuatu yang mudah yang manusia boleh lakukan, itu pun kita kata tidak terlepas daripada pencipta, apatah lagi apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Mesti sesuatu yang lebih rumit daripada itu, mesti lebih lagi memerlukan kepada pencipta. Dan pencipta itu bukan daripada min jinsil bashar, bukan daripada kalangan manusia ataupun daripada jenis manusia, sebab manusia itu tidak mampu. Jadi sudah tentu bahawa ada sesuatu yang lebih hebat, ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada jinsul bashar, daripada manusia itu sendiri, yang menciptakan apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi Syekh mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa dalalatuhu aqwa, dalil untuk menunjukkan kewujudan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berkuasa, sesuatu yang lebih agung daripada jinsul bashar, daripada manusia itu, adalah lebih kuat pada al-qismus tsani ini, iaitu bahagian yang kedua, ma la yaqdirul bashar,
yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kemudian saya datangkan ayat-ayat Al-Quran. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah kamu lihat kepada langit-langit yang di atas kita? Kaifa banainaha. Bagaimana kami jadikannya? Apabila kita lihat kepada langit ini, kita akan lihat kepada sudut ketinggiannya dan juga daripada sudut keajaiban penciptaannya meliputi kita dalam keseluruhan pandangan kita. Jika kita tidak ada penghalangan, contoh kita di padang pasir, kita akan lihat pada sebelah sana itu juga sebagai langit, dan juga di atas kita dan juga di belakang kita semua diliputi oleh langit. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah manusia berfikir bagaimanakah Allah Taala mencipta? Kalau kita nak ciptakan sesuatu yang di atas, yang nampak tergantung, mesti kita akan gantungkan kepada sesuatu. Tetapi apabila kita lihat kepada langit, ia tidak digantungkan kepada sesuatu seperti mana manusia lakukan. Contohnya kita nak gantung, kita nak letak di atas lampu masjid ke ataupun lampu yang besar di atas, maka kita akan gantung di atasnya. Jadi apabila kita lihat kepada langit yang luas terbentang, yang sangat besar saiznya, dan tidak digantung pun, tidakkah kita akan terfikir kaifa banainaha, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya? Afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Dan Allah Taala hias, bukan sahaja Allah Taala bina langit tersebut, bahkan Allah hias dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari, dengan awan, dengan warna biru dan sebagainya yang sangat cantik. Wa ma laha min furuj. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan surah Qaf ayat 6, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Itu adalah jawapan yang kedua, iaitu apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, maka sudah tentu ada sani', ada penciptanya yang lain daripada jinsul bashar, daripada manusia, daripada jenis manusia itu. Sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih berkuasa, dan kita sudah tahu bahawa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menjadikan, Allah Taala yang maha berkuasa, maha mencipta lebih daripada apa yang manusia mampu lakukan. Itu jawapan yang kedua. Adapun jawapan yang ketiga, al-wajhu tsalits, anna al-alama kullahu yajuzu min tariqil aqli an yakuna mawjudan wa yajuzu an yakuna ma'duman. Yang ketiga ni Syekh akan masuk lebih detail lagi dalam perbahasan ilmu akidah. Syekh mengatakan bahawa alam ini bersifat jaizul wujud. Bersifat jaizul wujud. Jaiz ini adalah satu istilah di dalam ilmu tauhid, disebut sebagai jaizul aqli. Dan ta'rifnya adalah ma yutasawwaru al-aqlu adamuhu, ma yutasawwaru al-aqlu wujuduhu wa adamuhu. Apa yang mampu dibayangkan oleh akal wujud ataupun tidak wujud, itu adalah jaizul aqli. Jadi Syekh katakan bahawa alam ini bersifat jaizul wujud, maksudnya boleh kita bayangkan alam ni tiada. Contoh, kita bayangkan alam ni tiada, boleh ataupun tak boleh. Jika kita boleh bayangkan alam ini tiada ataupun boleh bayangkan alam ini ada, maka itu adalah jaizul wujud, jaiz al-aqli. Dan juga bersifat wujudnya bersifat jaiz. Wujuduhu jaizun. Itu maksud wujuduhu jaizun. Jadi jaiz adalah salah satu daripada 3 hukum akal. Ada yang pertama ialah wajibul aqli, iaitu ma la yutasawwaru al-aqlu adam. Apa yang tidak mampu dibayangkan oleh akal, tiadanya ia. Ataupun mustahil, yang ketiga adalah mustahil, ma la yutasawwaru al-aqlu wujuduh. Apa yang tidak
mampu dibayangkan oleh akal kewujudannya. Itu mustahil. So kita ada 3, wajib, mustahil dan juga jaiz. Wajib adalah apa yang tidak mampu dibayangkan oleh akal, ma la yutasawwar al-aqlu adamu, tiadanya ia. Contohnya adalah sesuatu sesuatu objek, dia tidak bergerak dan juga tidak duduk diam. Maksudnya dia tidak bergerak dan dia tidak statik. Dua-dua sekali. Maksudnya adalah dia dua-dua tak ada. Tidak bergerak dan juga tidak statik. Maka tidak boleh, tidak dibayangkan akal. Bagaimana satu objek itu tidak statik dan tidak bergerak, tidak statik dan juga bergerak dalam satu masa. Ma la yutasawwaru al-aqlu ma la yutasawwaru aqlu adamu. Al-mustahil ma la yutasawwaru al-aqlu wujuduh. Apa yang tidak mampu digambarkan oleh akal wujudnya ia. Iaitu wujudnya bergerak dan juga berhenti dalam satu objek. Wujudnya satu objek yang bergerak dan berhenti dalam satu masa. Maka ini adalah mustahil. Jadi mustahil akli adalah ma la yutasawwaru aqlu wujuduh. Tetapi kalau jaizul akli boleh dibayangkan. Boleh dibayangkan ada, boleh dibayangkan ada. Iaitu ma yutasawwaru al-aqlu adamu wujuduhu adamu. Wujud dengan adam boleh kita bayangkan. Jadi alam ini adalah dari sudut hukum akalnya adalah jaiz. Jaizul wujud. Wujuduhu jaizun. Wujud alam ini adalah jaiz. Maksudnya adalah boleh kita bayangkan tiada dan juga boleh kita bayangkan ada. Baik. Dan apabila alam ni ada, apabila alam ni wujud, seperti mana realiti kita sekarang ni, alam ini wujud, maka sudah tentu ada sesuatu yang mentarjihkan ataupun memberatkan wujud daripada tiada tadi. Wujud daripada tidak wujud. Maksudnya adalah alam ni boleh jadi wujud dan juga tidak wujud. Tiba-tiba alam ni wujud. Mesti ada sesuatu yang memilih salah satu daripada dua timbangan ini dan mentarjihkannya menjadikan alam ini adalah wujud. Alam ini wujud dan memberatkan belah yang wujud. Ataupun kita sebut di dalam kaedah dalam akidah disebut sebagai at-tabjihu bila muwajjihin muhalun. Memberatkan sesuatu yang mana tasawi, yang sama, memberatkan sesuatu tanpa pemberat ataupun tanpa yang merajihkan salah satu daripada dua timbangan yang sama ini adalah mustahil. Mesti ada yang berkehendak ataupun melakukan taksir kepada sesuatu sesuatu benda yang jaiz itu untuk mentarjihkan dalam salah satu di antara dua kemungkinan. Jadi alam ini kemungkinan untuk wujud dan berkemungkinan untuk tidak wujud. Dan ditarjihkan wujud menjadikan alam ini wujud, maka sudah tentu ada muwajjih yang mentarjihkan wujud alam ini daripada tidak wujud. Jadi kaedahnya adalah at-tarjih bila muwajjih muhalun. Mustahil sesuatu itu menjadi salah satu tu dipilih tanpa ada orang yang memilih ataupun ditarjihkan tanpa orang yang mentarjihkan di antara sesuatu yang sama taraf. Itu adalah perbahasan yang disebut oleh Syekh. Jadi kita berhenti pada soalan ini pada kelas yang lepas. Al-wajhu tsalits anna al-alama kullahu jaiz yajuzu min tariqil aqli an yakuna mawjudan wa yajuzu an yakuna ma'luman. Daripada tarik akal, hukum akal, alam ini boleh jadi wujud dan juga boleh jadi tidak wujud. Fa kaunuhu mawjudan yadullu ala annahu la budda mimman wajjaha wujudahu. Dan keadaannya yang telah wujud pada ketika ini melazimkan kita untuk memahami bahawa ada orang yang merajihkan wujudnya daripada adamnya tadi. Dan kata Syekh, qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar. Ini menjadi
point Syekh mendatangkan ayat ini, bahawa Allah Ta'ala lah yang memilih ada daripada tiada tersebut. Allah Ta'ala yang bersifat dengan merajih, yang mentarjihkan adanya alam ini daripada tiada. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Adapun manusia ni ma kana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan, sama ada nak mentiadakan alam ataupun menjadikan alam, ma lahumul khiyarah, tidak ada pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka mensyirikkannya. Jadi ini adalah 3 jawapan bagi soalan 3 wajah yang disebut oleh Syekh bagi soalan yang disebutkan tadi. Maka soalan yang ketiga, kata Syekh rahimahullah, in qila mad dalilu anna khaliqa mawjudati huwa Allah Ta'ala. Apakah dalil bahawa yang menciptakan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Baik, tadi yang pertama kita katakan bahawa kita tengok bagaimana Syekh memimpin pembacanya. Sebagaimana Syekh terangkan ayat Al-Quran, Syekh membawakan tadabbur untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Syekh datangkan 3 soalan. Dan 3 soalan ini Syekh susun mengikut tertibul mantiqi. Maksudnya apabila kita lalu satu persatu, jelas. Yang pertama Syekh datangkan, apakah dalil kita untuk mengatakan bahawa alam ni hadis, alam ini wujud daripada tiada? Maka Syekh datangkan 2 hujah yang kita sebutkan tadi. Kemudian Syekh bawa lagi kita kepada satu soalan, bagaimana apakah dalil nak mengatakan bahawa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri? Maka Syekh datangkan 3 dalil. Wajah yang pertama, wajah yang kedua dan juga sudut yang pertama, sudut yang kedua dan juga sudut yang ketiga untuk mengatakan bahawa alam ini tidak terjadi sendiri. Dan yang ketiga, barulah nak isbatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, apakah dalil bahawa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasu'alu tsalits, mad dalilu anna khaliqa mawjudati huwa Allah Ta'ala. Baik, kamu dah kata tadi alam ini ada daripada tiada, dan alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi apakah dalil kamu nak katakan Allah lah yang ciptakan? Kenapa tidak Tuhan-Tuhan yang lain? Tuhan-Tuhan yang didakwa oleh golongan-golongan Buddha contohnya, ataupun golongan-golongan Hindu, ataupun golongan-golongan Majusi ataupun sebagainya. Kenapa nak katakan bahawa Tuhan yang menjadikan semua ini adalah Allah? Baik, kita follow kepada tadi. Kalau soalan tu follow satu persatu soalan Syekh, maka dia kata, okey baik, kita dah terima bahawa alam ini ada daripada tiada, dan juga kita terima bahawa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih berkuasa, ada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih kuat dan juga bijaksana menjadikannya. Tapi yang terakhirnya adalah, apakah dalil Allah ya? Allah lah yang menjadikan semua perkara ini. Maka kata Syekh, wal jawabu anna makhluqatihi la yaqdiru alaihi ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Bahawa yang melakukan ini tidak, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mampu. Apa sahaja yang didakwakan oleh Buddha, apa sahaja didakwakan oleh al-adyan al-ukhra, sama ada samawi ataupun wad'i, daripada agama-agama lain, mereka ini tidak mampu untuk melakukan. Kata Syekh, fal jawabu anna makhluqatihi la yaqdiru alaihi ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ini yang diciptakan ini tidak mampu untuk melakukan, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu. Wa bayanu zalika anna kulla mawjudin labudda an yakuna imma hayyan aqila kal insan atau hayyan ghairu aqila kal an'am. Jadi Syekh kata bahawa makhluk ini tidak terlepas daripada 2. Yang pertama adalah tidak terlepas daripada 3 pembahagian. Yang pertama adalah sesuatu yang hidup dan juga berakal. Itu kisim yang pertama. Kisim yang kedua adalah yang hidup dan tidak berakal. Yang ketiga adalah jamad, pepejal ataupun benda yang tidak hidup. Benda-benda contohnya adalah besi, batu dan sebagainya. Jadi makhluk ni terbahagi kepada 3. Yang hidup berakal, yang hidup tidak berakal, dan juga jamad, pepejal, dan juga yang tidak hidup dan juga tidak berakal. Kata Syekh, di antara 3 perkara ini, yang paling mulia adalah yang hidup dan juga yang berakal.
hayyan aqila. Dan kata Syekh, wala syakka anna al-hayy al-aqila la yaqdimu ala taswib al-insan. Yang paling mulia daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, manusia tidak mampu untuk menciptakan tidak mampu untuk menciptakan manusia. Dan tidak mampu untuk mengeluarkan fakihati minal 'ud. Tidak mampu mengeluarkan buah daripada ranting-ranting kayu. Wala ghayra zalika min anwa'il khalq. Dan juga pelbagai lagi. Dan saya akan datangkan nanti bahawa sekecil-kecil perkara sekalipun tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kemudian kata Syekh, fasabata anna khaliqal makhluqati laisa min jinsiha. Dan kata Syekh rahimahullah bahawa pencipta bagi makhluk-makhluk ini bukan daripada jenis bashar, daripada jenis manusia, daripada jenis makhluk. Kenapa? Kerana yang paling mulia daripada makhluk pun, iaitu hayyan aqila, yang berhidup dan juga yang punya akal, tidak mampu. Maka pencipta kepada makhluk-makhluk ini bukan daripada jinsul bashar, bukan daripada jinsul makhluqat, bukan daripada jenis makhluk. Bal huwa a'zam minha, bahkan sesuatu yang menciptakan makhluk ini adalah yang lebih hebat, yang lebih agung daripada jinsul bashar. Wa huwa Allah Ta'ala, dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diisbatkan bahawa Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Adapun yang disembah, contohnya Buddha menyembah manusia dan juga menyembah patung-patung, dan juga Majusi menyembah api dan juga sebagainya, itu tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti taswibul insan minal ma' ataupun ikhrajul faqihati minal 'ud dan juga sebagainya. Maka fasabata anna khaliqal makhluqat laisa min jinsiha, bukan daripada jinsul bashar ataupun jinsul makhluqat, bal huwa a'zam minha wa huwa Allah Ta'ala, dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Syekh baru lagi menguatkan hujah lagi, wa minal ma'lumi anna al-khalaiqa law ijtama'u ala an yakhluqu syai'an min al-asghari al-makhluqat kan-namlah masalan lam yaqdibu ala dhalik. Kalaulah manusia ni ataupun semua makhluk ni lah berkumpul untuk menciptakan sekecil-kecil makhluk seperti an-namlah, seperti semut, lam yaqdibu alaiha, tidak mampu untuk menciptakan. Wa idza ajazu 'anil aswabi fa'ajzuhum 'anil akbabi aula wa ahra. Kalaulah perkara yang kecil seperti semut itu pun tidak mampu dilakukan oleh manusia, apatah lagi yang lebih besar, galaksi ataupun planet-planet, matahari, itu sudah lagi tidak mampu dilakukan oleh manusia. Wa fi hadza makna qaulihi ta'ala, dan inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73 bahawa manusia ini tidak mampu untuk menciptakan zubaban, seekor lalat sekalipun. Walau istama'u lahu, walaupun mereka ni berhimpun, cendekiawan-cendekiawan daripada manusia dan juga daripada jin, daripada siapa, berhimpun untuk menciptakan zubaban, seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Dan wa in yaslubuhumuz zubabu syai'a la yastanqizuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bahkan alangkah lemahnya at-talib wal matlub, orang yang diminta untuk buat tersebut dan juga apa yang diminta buat, dua-dua lemah. Maksudnya nak menciptakan sesuatu yang kecil pun tak mampu, perkara yang lemah, dan yang diminta untuk lakukannya pun itu adalah tidak mampu untuk melakukan, kerana dia adalah lemah. Wa qad nabbaha Allah Ta'ala ala infiradihi bil khalqi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang keesaannya dalam menciptakan segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afa ra'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kamu lihat kepada air mani afa ra'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kami yang menciptakan manusia daripada setitis air mani itu, ataupun kamu yang menciptakan? Adakah kita yang mengubah
menciptakan wajah dan juga tubuh badan anggota kita, am nahnul khaliqun, ataupun kamilah yang menciptakan. Maka ini adalah kita sebut istifhamul inkari. Istifham yang maksudnya nak memberi taubih kepada orang yang mengatakan bahawa mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddamna bainakumul mauta wa nahnu bimasbuqin. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan kepada kita al-mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maka insya-Allah kita sambung untuk kelas yang akan datang. Kita berhenti pada soal yang ketiga, dan insya-Allah pada kelas yang akan datang kita baca sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada sedikit lagi ayat Al-Quran sebelum kita masuk kepada al-maslakus tsani, al-istidlalu bi akhbaril anbiya, insya-Allah. Jumpa pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.